13 Mei 1969. Peristiwa berdarah yang menjadi sejarah hitam buat negara, rusuhan kaum yang menggugat keamanan sehingga mengorbankan nyawa dan harta benda. Angkara nafsu, natijahnya mencemar fabrik sosial yang sensitif dan sulit untuk dibicarakan dengan rasional. Tiada lagi toleransi. Hanya kebencian yang disemarakkan dengan api dendam kesumat. Kita kerahkan ini untuk siasat. So saya put up grup lah. Tapi Special Branch bukan CID. Untuk menyiasat benda ni. Dan hasilnya itulah laporan Magaran tu. Diorang periksa semua apa evidence kami. All the statement yang polis dapat ni kan. Diorang terima report tu. Jadi hantar kepada Eric White. Eric White, Australian consultant. Ada orang minta ubah ini, ubah itu. Pasalnya kita kata 200 lebih orang mati kan. Tapi laporan akhbar international mengatakan beribu mati kan. So ubahlah. I don't know. Fact saya tak boleh ubah. Ekoran peristiwa 13 Mei itu, langkah drastik diambil. Darurat dikuatkuasakan pada 16 Mei 1969. Fungsi tugas Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri digantung. Satu pentadbiran sementara yang berfungsi sebagai kerajaan pusat dinamakan Majlis Gerakan Negara atau Magaran dibentuk. Objektif utamanya sebagai langkah normalisasi situasi keselamatan negara. Kita pas satu ordinance popo yang bolehkan kita tangkap lebih kurang 3,000 orang jahat. Tak kira apa bangsa. Buka kem tahanan di Pulau Jerjak, sumbat orang sana. Tapi dia menakan tahanan 2 tahun je. Jadi tahanan 2 tahun, tahun 69, tu satu keluarlah. Orang kita tahan beribu ni dah mula keluar. Jadi angka jenayah pun naik. Kebimbangan MKN pada masa itu. Bukan security lagi. Kesan peristiwa 13 Mei berlarutan. Parut luka peristiwa berdarah itu masih membekas di jiwa rakyat. Tindakan subversif pengganas komunis menjadi ancaman yang menghantui rakyat. Perluasan kuasa dan pengaruh komunis di rantau Asia Tenggara mencetus kebimbangan yang perlu perhatian serius. Regiment Askar Militer Raja ni adalah merupakan elemen infanteri yang selalu berhadapan dengan pengganas komunis pada waktu itu. Paling kurang 2 bulan berada dalam hutan dan kemudian berada di luar sementara untuk balik semula ke dalam hutan untuk menentang pengganas komunis. Kawasan sempadan negara yang terdedah kepada risiko perlu kawalan strategik. Keselamatan dan Pembangunan Sempadan, KESBAN, diperkenal pada 8 Disember 1978 sebagai perisai daripada ancaman Al-Nasir luar dan pengganas komunis yang masih berleluasa. Kalau dilihat daripada konsep KESBAN, ianya adalah satu konsep yang lebih menyeluruh, melibatkan tindakan-tindakan kerajaan daripada sudut keselamatan dan juga ingin melibatkan masyarakat di dalam menangani isu pengganas komunis. Dari sudut itu, pembangunan adalah amat diperlukan. Kerana kalau kita lihat bahawa masyarakat pada ketika itu dalam keadaan tertekan, keadaan sosioekonomi yang tidak baik telah menyebabkan masyarakat mungkin menerima ideologi pengganas komunis. Rentetan daripada pembentukan Magaran yang dilihat berkesan memulihkan keseimbangan aspek keselamatan negara. Pada tanggal 31 Julai 1971, Majlis Keselamatan Negara ditubuhkan. Bermulalah peranan sebuah institusi penting kepada Persekutuan Malaysia dalam pengurusan keselamatan negara. Kalau kita lihat daripada berita-berita, banyak berlakunya penyeludupan terhadap ketum sempadan negara. Perkara-perkara ini perlu ditangani. Dengan meningkatkan sosioekonomi masyarakat di persempadanan, mungkin mereka boleh membantu kerajaan untuk menangani perkara-perkara ini.
Mengambil iktibar sejarah lalu, MKN perlu memastikan perpaduan rakyat majmuk kekal utuh. Persekitaran geostrategik yang tidak menentu turut menjadi perhatian MKN. Dalam kita mengurus keselamatan, terutamanya krisis, keselamatan ni dia dinamik. Kalau dulu kita menghadapi ancaman daripada negara, kalau kita lihat konfrontasi Parti Komunis Melaya, sehinggalah kepada yang terakhir pada 2013 dulu, insiden Lahadatul. Kita lihat bahawa banyak perkara-perkara ancaman itu dalam bentuk fizikal. Kita katakan konsep keselamatan menyeluruh. Apabila kita harus melihat keselamatan ini dari keseluruhan perspektif. Dari aspek ancaman, keselamatan makanan, tenaga, ya, kemudian kedaulatan. Kita perlu bertindak mengikut kepentingan kita dan mengikut strategi yang dibuat berdasarkan kepada kepentingan negara dan tidak tunduk kepada sebarang tekanan ataupun perkara yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan negara rakyat. Dan rakyat perlu lihat setiap komponen dalam kehidupan ini adalah memainkan peranan penting untuk kita jaga atau pelihara ia supaya ia tidak membawa ancaman kepada kita secara keseluruhannya. Pandemik COVID-19 yang mengancam keselamatan dunia mewujudkan misi baharu bagi MKN. Kesiapsiagaan negara dipertingkat mengambil kira potensi berlakunya krisis besar yang menjejaskan hidup rakyat. Ada kalanya peranan MKN dipersoal meski langkah holistik telah diambil. Sudah pasti usaha ini tidak 100% sempurna. Namun insya-Allah penambahbaikan berterusan dilaksanakan apatah lagi ianya tugasan berpasukan melibatkan sahabat-sahabat daripada kementerian dan agensi lain yang turut sama mengendalikan pengurusan keselamatan negara. Jadi saya meminta supaya rakyat kita melihat apa-apa yang kita cadangkan itu kadang-kadang ia mungkin sesuai bagi kita tetapi ia tidak sesuai bagi pihak lain. Kita harus meneliti perkara ini secara menyeluruh supaya satu pendekatan menang-menang. Jadi inilah yang harus kita faham bahawa kerajaan mesti berhati-hati supaya setiap tindakan ketetapan itu membawa kebaikan kepada semua rakyat. Langit 17 Julai 2014 tenang. 298 penumpang dan anak kapal penerbangan MH17 terbang membelah angkasa. Rupanya itu penerbangan terakhir yang merubah segala-galanya. Ketika kali pertama saya mendapat pengesahan berita ini serta imej menunjukkan serpihan pesawat MAS ada bendera Malaysia, hati saya remuk. Belum reda gelisah di jiwa rakyat Malaysia. Tatkala 8 Mac 2014, pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 hilang tanpa jejak. Selang 4 bulan kemudian, Malaysia diuji lagi. Kali ini tragedi MH17 ditembak jatuh pula mengundang duka. Ini menyebabkan Majlis Keselamatan Negara sekali lagi terlibat secara langsung nak memastikan kita respon cepat kepada isu mengenai MH17 yang ditembak jatuh. Semboyan amanat sudah dipalu. 18 Julai 2014, 133 anggota pasukan siasatan khas Malaysia dari 11 agensi kerajaan termasuk MAS berlepas ke Kiev, Ukraine. Misi negara yang membawa harapan jutaan rakyat Malaysia. Apabila saya diarahkan untuk mengetuai misi MH17, maka ia adalah suatu tanggungjawab yang sangat berat. Cabaran getir di bumi Ukraine akibat situasi negara yang sedang bergolak, dugaan berganda kerana lokasi nahas berada dalam zon perang
yang dikawal pemberontak. Amanat ataupun mission yang diberikan kepada saya untuk pergi ke kawasan tempat kejadian tanpa merujuk kepada kerajaan Ukraine. Kita pergi secara senyap-senyap, maknanya kita buat covert operation dalam kumpulan yang kecil untuk pergi ke crash site dan berhubung terus dengan pihak pemisah. Tanpa senjata, nyawa anggota misi MH17 terdedah kepada ancaman dan sabotaj. Setiap gerak-geri diawasi. Hanya ketajaman akal untuk mengatur gerak dan strategi melalui teknik diplomasi menjadi sandaran. Jadi ketika itu saya memikirkan cara mana saya perlu berhubung balik ke Kuala Lumpur dan cara mana saya perlu berhubung dengan semua anggota keluarga dalam tim 12 ni. Saya peluk dia, saya kata, "Tuan, saya berdoa kita jumpa sekali lagi." Dia pun tahu, kami pun tahu that the risk yang mereka akan hadapi lebih besar daripada berada di Kiev. 12 anggota pasukan dikenali The Dozen Person merencana gerakan sulit. Tuju dan akur kehendak kerajaan Ukraine bukan lagi pilihan. Tetapi rintangan semasa perjalanan kami daripada Kharkiv nak pergi ke Donetsk, macam-macam rintangan ada. Dah hampir 3 suku perjalanan kita diarah patah balik. Mencari kotak hitam dan membawa pulang mayat mangsa MH17 ke pangkuan keluarga menjadi tekad yang perlu ditunaikan. Setibanya kami di sempadan Donetsk, kita di-escort oleh pihak pemberontak. Saya dengan jurubahasa saya ataupun Kapten Zaini Zab berada dalam bilik Mr. Borodai ataupun ketua pemisah, ya. Berunding, ada 4 perkara saya minta terus daripada dia. 4 perkara ni telah dipersetujui secara bertulis, di mana saya menandatangani perjanjian bersama dengan pihak ketua pemisah. Tragedi MH17 mengundang perhatian antarabangsa. Selain tekanan limitasi daripada kerajaan Ukraine, kehadiran Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE di Donetsk turut cuba mendominasi misi yang dijalankan. Saya kata, no way. Kita buat kerana ini adalah Malaysian belonging. Ini adalah harta Malaysia, ini adalah kepunyaan Malaysia. Sehingga akhir, Borodai keluar daripada hotel, pergi ke bangunan tempat headquarters dia untuk buat press conference. Dia tu hajak saya dan kami pergi. Masa press conference tu, baru dikeluarkan 2 black box tersebut, diserahkan di depan publik. Cabaran The Dozen Person belum reda. Perjalanan membawa pulang gerabak kereta api berisi mayat mangsa MH17 dan 2 kotak hitam kembali ke Kiev juga rumit. 3 pagi kita mesti keluar daripada wilayah Donetsk untuk pergi ke Ukraine. Kedai Syakri mengarahkan saya untuk memberi peralatan komunikasi setiap bilik untuk kami berhubung. Kerana memandangkan kami tidaklah dibenarkan keluar di dalam gerabak itu untuk jalan sewenang-wenangnya. Saya arahkan kepada Meja Mustafa, regardless of what, saya kata 2 black box ni jangan lepas pada badan kau. Badan Perundangan Ukraine mempersoal tindakan membawa keluar 2 kotak hitam dari Donetsk. Ia disifatkan sebagai salah di sisi undang-undang kerana 2 bukti penting itu dianggap sebagai hak milik mereka. Belum habis dengan situasi yang begitu tegang, FBI datang bertalu-talu kepada saya untuk melihat barang tersebut supaya kita tunjuk. Saya kata tidak. No, saya tak bagi. Saya tidak benarkan sesiapa pun pegang kerana takut dirampas. Kerana kita tidak ada senjata, kita tidak ada apa-apa protection yang kita nak boleh buat. Hanya dengan sekadar menggunakan kederat anggota kita saja. Dengan kerjasama kerajaan Belanda, 2 kotak hitam MH17 selamat diterbangkan ke United Kingdom pada 22 Julai 2014. Namun, pasukan SMART yang masih berada di Ukraine pula
dihalang menguruskan jenazah mangsa. Ambil jenazah, sangat ke depan. Sangat ke depan. Besar biji mata orang Australia tu tengok. Dia penjerit. Bring in the Malaysian! Akhirnya Australia tu suruh kita masuk. Kepakaran pasukan SMART terserlah ketika mengendalikan mayat mangsa MH17. Seiring rasa hormat ke atas mangsa yang terkorban, setiap proses dilakukan dengan penuh tertib dan profesional. Khidmat bakti terakhir demi mangsa yang pergi buat selama-lamanya. Apabila saya melihat pesawat Malaysia Airlines berwarna putih tiba di Kompleks Bunga Raya, maka saya berbisik kepada hati kecil saya, mission accomplished. Saya kira satu kejayaan yang besar walaupun kita tidak dapat nak mengembalikan nyawa. Banyak perkara-perkara yang menyentuh hati dan juga orang kata secara fizikal dan juga secara spiritual. Rasa hati berdebar, rasa hati tak tenteram sepanjang perjalanan tu hanya Allah saja yang tahu. Samudra Malaysia ibarat lambang kedaulatan negara. Tugas memeliharanya digalas Bahagian Keselamatan dan Kedaulatan Maritim BKKM. Rakyat mungkin tidak tahu betapa pentingnya penubuhan Bahagian Keselamatan Kedaulatan Maritim di Majlis Keselamatan Negara. Dalam keadaan kita menjalani kehidupan seharian, kita tidak sedar bahawa kita menghadapi cabaran, ancaman di setiap pelosok negara. Mengawasi perairan negara yang berkeluasan 556,000 km persegi dan pesisir pantai sepanjang 6,000 km bukan mudah. Pemantauan ke atas 1,698 buah pulau dan lebih 400 buah pelantar minyak milik Petronas yang sedang beroperasi menuntut komitmen tinggi. Kita di MKN mempertahankan peta baru Malaysia yang telah diisytiharkan pada tahun 1979 sehingga kini. Dan inilah peta yang kita pertahankan dalam rundingan-rundingan Malaysia dengan negara jiran dan juga apa jua tindakan-tindakan pengukuhan di tengah laut. MKN bertindak mengeluarkan arahan-arahan gerakan khas khusus untuk menggerakkan operasi di beberapa kawasan, antaranya Laut Cina Selatan, Beting Patinggi Ali, Batuan Tengah di perairan Johor, Pulau Layang-Layang dan pulau-pulau strategik. Dari segi kedaulatan perairan, Tentera Laut, APMM dan juga TUDN sentiasa memberi perhatian untuk memastikan segala pencerobohan aset-aset kapal asing di dalam perairan negara kita sentiasa dipantau dan beberapa langkah-langkah strategik telah diambil bagi memastikan kedaulatan kita dipertahankan. Selain merintis penubuhan APMM dan Eskom, MKN turut terlibat melaksana dasar-dasar maritim, rundingan teknikal perbatasan maritim dengan negara jiran dan menangani isu tuntutan bertindih. Apabila adanya isu tuntutan bertindih ini, apa yang berlaku di lapangan adalah nelayan-nelayan kita pun sering kali menjadi mangsa kepada penguatkuasaan oleh pihak negara asing. Hasil daripada rundingan yang telah dibuat dengan pihak Indonesia ini melalui MKN bagi pihak Malaysia, kita berjaya memeterai satu MOU penting yang dipanggil MOU Malaysia-Indonesia on the treatment of fishermen in the area of unresolved maritime boundaries. So this is one of the big achievement for Malaysia. Peranan luas MKN menuntut komitmen padu dengan usaha berterusan yang seimbang dan menyeluruh. Kedaulatan negara tiada kompromi. Keutamaan pengurusan keselamatan yang cekap dan amanah adalah penentu keberkesanan sistem penyampaiannya.
So ini adalah antara lain peranan-peranan besar MKN yang mungkin orang tak nampak, tetapi inilah yang kita buat di belakang tabir. Dan di MKN ni memang kebiasaannya kita melaksanakan kerja-kerja kebanyakannya tidak diwar-warkan di pihak media, memandangkan ini adalah peranan secara strategiknya MKN. Demi kemajuan, Malaysia perlu mengadaptasi kebebasan dunia tanpa sempadan. Teknologi yang berkembang pesat hadir bersama cabaran tersendiri. Ancaman cyber dalam era modernisasi tidak dapat dielak. Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2020-2024 antara tindakan penting untuk menepis serangan. Menyedari hakikat tersebut, MKN pada tahun 2004 telah mewujudkan satu bahagian khusus yang dinamakan Bahagian Keselamatan Angkasa dan Cyber yang menumpukan kepada tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan dalam menangani ancaman yang meningkat ini. Bukan saja meningkat tetapi kompleks. Pusat Kawalan dan Penyelarasan Cyber Nasional, NC4, berperanan memantau tahap keselamatan cyber negara. Pencerobohan di alam maya ini memerlukan pemantauan rapi kerana serangan boleh berlaku secara halus dan terancang. Bagi menangani ancaman cyber yang makin meningkat dan makin kompleks ini, kerajaan pada bulan Oktober yang lepas telah melancarkan satu strategi baru, Strategi Keselamatan Cyber Malaysia. Strategi ini merupakan satu strategi komprehensif melibatkan semua komuniti keselamatan cyber, semua aspek keselamatan cyber. Tujuannya supaya kita dapat memastikan kesinambungan perkhidmatan atas talian kita, memastikan ekonomi negara kita dapat dilaksanakan dengan lancar dan memastikan kesejahteraan rakyat. Transisi MKN selama 5 dekad sebagai perisai keselamatan negara mengalami perubahan ketara. Ancaman baharu bersifat dinamik perlu kematangan untuk menilai strategi penyelesaian inklusif. Keyakinan rakyat amat penting dengan memberi mesej bahawa krisis yang sedang berlaku itu sedang diuruskan dengan baik. Ia sekaligus membantu memupuk sokongan dan kepercayaan rakyat dan pada sama mengelakkan elemen panik itu berlaku. Menginjak usia setengah abad ini, legasi MKN terus teguh demi memastikan matlamat pemikiran strategik punca kemenangan mampu dicapai. Pesan orang bijaksana, nak tahu berlikunya sungai, tanya seluang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya memerang. Nak tahu luasnya padang, tanya belalang. Nak tahu eloknya orang, tanya kawan. Nak tahu buruknya orang, tanya lawan. Kita perlu sama-sama merubah cara kita berfikir dan bertindak demi negara kita. Bukan sekadar melihat dan mempersoal apa yang awak, dia dan mereka sudah lakukan. Sebaliknya, kita sama-sama melihat apa yang saya dan kita semua boleh lakukan dalam sama-sama menjaga keselamatan negara tercipta ini. MKN menerajui pengurusan keselamatan negara. Harapan yang tinggi daripada saya ialah supaya MKN ini terus menjadi organisasi yang berkesan, organisasi utama yang menjadi teras dalam bidang pengurusan keselamatan negara, terutama dalam aspek menyelaraskan semua dasar, gerakan dan langkah-langkah keselamatan dalam usaha kita nak membawa kesejahteraan, memelihara kepentingan dan memastikan supaya semua warga negara, rakyat kita hidup dalam keadaan sejahtera, gembira dan menikmati semua perkara yang ada dalam negara ini secara bersama dalam semangat yang penuh kasih sayang kepada negara kita. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun MKN ke-50.